Didik TV KPM. أنتم معنا في ديديك تي في كي بي ام في سلوت منengah atas. اليوم نتعلم عن اللغة العربية تحت الموضوع مصدر ثلاثي مزيد لمهارة الكلام والقراءة. ومعنا في استوديو أستاذ سيد محمد أنس. أستاذ, banyak dah kita belajar ni Ustaz. Tapi untuk segmen kali ini apa yang kita belajar? Tafadhal. Kali ini kita nak memberi tips ya. Ustaz nak berkongsi dengan anak pelajar sekalian tips kita dalam memahami dan menguasai masdar sulasi mazid. Kita sepatutnya sebagaimana Ustaz dah tulis nombor satu je, tak payah bagi banyak-banyak nanti lupa. Iaitu memahami wazan kata kerja terlebih dahulu. Kita kena faham kata kerja ni dia ada bentuk-bentuk dia. Wazan untuk tambahan ni dia ada beberapa, tapi kita fokus kepada 5 sahaja. Itulah yang pertama, kita kena tahu ada af'ala. Kalau dia af'ala kata kerja dia, maka masdar dia jadi if'al. Itu sifir dia. Okay, kalau kita tak faham yang ni, maka kita akan susahlah. Contohnya perkataan akrama. Ya, akrama ni wazan untuk masdar dia ikram. Kan ada orang Melayu, kita nama Muhammad Ikram. Ikram tu ikram lah. Memuliakan. Okey, contoh yang lain adkhala jadi idkhal. Okey. Akhraja jadi ikhraj. Jadi kita faham apa dia? Kita faham wazan dia. Jangan pula kita terkeliru af'ala jadi taf'il. Susahlah. Tapi kalau kita faham af'ala if'al, af'ala if'al, jadi kita akan ikut bentuk tu sahaja. Kita tidak terbabas. Yang kedua, kalau fi'il dia adalah dalam bentuk fa'ala, bentuk ya, bukan hafal apa, kita hafal bentuk. Fa'ala bukan fa'ala, dia ada alif tengah-tengah ni, kita tengok ya. Fa'ala ni ada alif di tengah. Maka dia akan jadi mufa'alatan atau mufa'alatun atau mufa'alatin atau ada alif lam al-mufa'alah. Contohnya perkataan sa'ada, kan ada alif tengah tu. Maka masdar dia akan jadi musa'adah. Okey, musa'adah. Dan fa'ala ni saling ya. Kalau tolong, sa'adah tu tolong. Sa'adah ni saling membantu, saling tolong menolong. Syaraka ada alif juga di tengah, kena cam. Dia akan jadi musyarakah. Hafadha, dia akan jadi muhafadhatan. Sebagaimana Allah kata hafizu, jagalah olehmu sembahyang kan. Bila jaga sembahyang, sembahyang akan jaga kita ya. Jadi perkataannya daripada fa'ala lah. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah ifta'ala. Wazan dia. Wazan untuk masdar ifti'al. Yang pertama ni adalah fi'il, yang kedua ni adalah untuk masdar ijtama'a. Dia akan jadi ijtima'. Kita pun ada istima' kan? Betul. Kita guna perkataan tu. Kemudian kalau istama'a, huruf tambahan dia alif dengan ta lah. Kalau anak-anak pelajar mungkin terkeliru. Yang ni pun samalah, alif dengan ta. Ini tambahan. Asal dia jim mim ain. Yang kedua sin mim ain. Dia jadi istima'. Okey. Dan yang ketiga intasara, dia jadi intisar. Wazan dia ifti'al. Yang keempat tafa'ala. Tengok betul-betul ya. Dia akan jadi tafa'ul. Dia tak tambah alif tapi dia ubah daripada baris atas ni kepada baris hadapan. Itu sahaja perbezaan dia. Dan yang pastinya tafa'ala tu baris atas. Satu baris, yang ni tafa'ul, tafa'ulan ya, baris hujung tu. Macam ta'allama, belajar ya, dia jadi ta'allum atau ta'alluman. Dia tak jadi ta'lim sebab ta'allama. Tamassaka, masaka ni pegang. Tamassaka kalau dalam kita maksud dia lah berpegang dengan teguh. Ta'allama, belajar bersungguh-sungguh. Okey, dia jadi tamassukan. Sebab tu Allah kata tamassak, tamassuk. Perkataan-perkataan. Tasyahhada,
Ya. Dia tambah huruf apa? Tambah huruf ta lah. Dan dia tambah satu huruf pada ni. Sabdu ni maksudnya ada satu huruf lagi dalam tu. Dia jadi tasyahhudan. Ya. Dia perkataan-perkataan ni kita kena cam betul-betul. Perubahan ada alif dan perubahan pada huruf ada syaddah di situ. Yang terakhir sekali istaf'ala. Istaf'ala ni perkataan asal dia fa'ala. Jadi alif sin ta ni sebenarnya huruf tambahan. Maksud berbezalah. Kalau macam tadi membaca minta dibacakan. Istif'al. Dan kalau masdar dia pula dia jadi istif'al. Istif'al di situ, ya. Sebagai contoh ista'mala dia jadi isti'malun. Istakhraja dia jadi istikhrajun. Okey? Okey. Jadi inilah dia pelajar-pelajar sekalian, cara kita nak menguasai. Ingat ya, tidak ada benda yang susah, tetapi benda itu mencabar, menguji kesabaran. Pelajar yang sabar, pelajar itu boleh berjaya. Kita kalau nak berjaya apa-apa, kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Sebagai contoh, yang Ustaz kata adalah ta'allum. Ta'alluman. Belajar bersungguh-sungguh. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih Ustaz atas penjelasan mengenai dengan wazan kata kerja. Saya rasa kalau kita hafal ni, murid-murid kan, kita boleh buat latihan dengan sebaiknya kan Ustaz kan? Betul. InsyaAllah. Jadi Ustaz, mungkin untuk topik kita kali ini, mungkin Ustaz ada rumusan tersendiri? Okey, rumusan yang terakhirnya, belajar bersungguh-sungguh. Tidak ada jalan pintas untuk berjaya. Ya, kita kena ubah sikitlah. Kita selalu kata bahasa Arab itu adalah bahasa asing. Silap. Ya, patut kita kata bahasa Arab adalah bahasa agama kita. Bahasa semayang kita. Kita semayang, lama kita semayang berpuluh-puluh tahun agaknya, bertahun-tahun. Tapi kita tak faham apa yang kita tuturkan. Ya? Patutnya kita tukar bahasa Arab ni bukan bahasa asing, bahasa agama kita, bahasa Nabi kita. Dan bahasa Arab juga adalah bahasa utama bagi kita. Selepas bahasa ibunda, bahasa Inggeris pun kita letak pada tempat yang tinggi. Jadi tidak salah kita letaklah antara nombor 2 dengan nombor 3 ke, nombor 1 dengan 2 ke. Bahasa Arab tu kita letak. Sebab kita nak memahami solat kita, maka kita perlu menguasai bahasa Arab. Kita baca dah betul lah. Baca Al-Quran betul. Orang Melayu ni pandai baca Al-Quran. Tapi tak faham. Bila tak faham rugi. Kita sebut dengan betul, tapi kita tak fahami dengan betul. Ya? Baik. Terima kasih Ustaz atas rumusan yang diberikan. Nasihat juga buat kami semua. Jadi Ustaz, kalau contoh saya dah jawab hari ini, adalah sedikit salah tu. Macam mana prestasi keseluruhan saya Ustaz? Prestasi anda sangat-sangat bagus. Ya? Anak-anak pelajar pun sebenarnya, Ustaz rasa tajuk ni tajuk yang tidak sukar sebenarnya. Cuma mungkin strategi cara belajar tu tak kena. Yalah Ustaz, maksudnya kena buat latihan banyak, kena faham dan kena ingatlah Ustaz kan? Belajar dan banyak akan berdoa, Allah buka pintu hati kita, kita faham. InsyaAllah. Jadi Ustaz, contoh kalau murid-murid kita ni tak sabar ni Ustaz, nak cari sumber rujukan, nak buat latihan, daripada mana mereka boleh dapat Ustaz? Satu-satunya atau mungkin itu yang utama kot, sumberku. Laman web sumberku. Jadi insyaAllah Ustaz, terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat-sangat jelas pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.